Di Malaysia kita jarang mendengar kempen don't drink and drive. Jangan minum dan memandu. Ini kerana di Malaysia masih dianggap tidak salah untuk memandu kecuali ketika anda benar-benar mabuk. Definisi mabuk ini dalam perundangan Malaysia pula berasaskan nilai blood alcohol content atau BAC yang diukur dengan 3 cara melalui ujian pernafasan, ujian kandungan alkohol dan juga air kencing. Di Eropah, kempen jangan minum dan memandu ini bermakna jika seorang itu minum minuman keras, mereka sudah tidak dibenarkan langsung untuk memandu kenderaan. Tetapi di Malaysia, masih boleh minum dan mereka boleh menunggu sehingga nilai BAC mereka turun ke baras yang dibenarkan untuk mereka memandu kenderaan. Sebenarnya banyak negara yang mengamalkan zero tolerance, iaitu langsung tidak bertolak ansur, yang langsung tak membenarkan rakyatnya meminum minuman keras sebelum memandu kenderaan. Antara negara yang mengamalkan amalan ini ialah seperti di Vietnam, Brazil, Republik Czech, Paraguay dan juga UAE. Yang biasa minum dari kalangan yang mahir dengan undang-undang, mereka dah tahu berapa limit mereka boleh minum sebelum memandu. Seringkali anggota polis di negara negara ini bertengkar dengan pemandu mabuk yang menganggap mereka belum lagi mabuk kerana mereka masih dalam tahap yang dibenarkan untuk memandu. Kalau kita tanya kepada rakyat, bagaimana cara terbaik untuk mengelakkan kemalangan disebabkan memandu mabuk? Jawapan mereka mestilah jangan bagi orang yang minum minuman keras itu memandu kenderaan. Tapi undang-undang negara hari ini seolah-olah mereka masih boleh minum arak sebelum memandu, asalkan jangan sampai mabuk. Jadi inilah persoalan yang sedang timbul dalam masyarakat kita pada hari ini, dan kerana itu saya secara peribadi saya ucapkan tahniah kepada Menteri Pengangkutan yang dalam masa beberapa bulan sahaja telah pun berjaya untuk merealisasikan cita-cita kita ini. Walaupun ya Pakatan Harapan boleh saja mendakwa bahawa langkah ini dimulakan oleh mereka, tapi sampai ke akhir mereka tak sempat untuk laksanakan. Sayang sekali mereka juga merancang untuk nak masukkan, nak buat pelbagai kebaikan, tapi semuanya tak dapat mereka laksanakan dalam pentadbiran mereka. Mungkin mereka juga merancang itu, ini dan sebagainya, tetapi sebenarnya pada hakikatnya mereka hanyalah bercakap kosong semata-mata, tetapi ia berjaya dilaksanakan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Tahniah YB Menteri dari Air Hitam dalam masa yang beberapa bulan sahaja telah mengadakan libat urus dengan pelbagai pihak. Kami di pihak agensi pemuda, organ-organ pemuda di parti-parti yang berada dalam Perikatan Nasional juga dibenarkan untuk berjumpa dengan YB Menteri, bawa kertas kerja, bawa cadangan dan sebagainya, disambut baik oleh YB Menteri dan hari ini ia menjadi kenyataan. Jadi inilah dia kejayaan yang telah pun dicatat oleh Perikatan Nasional yang jauh lebih hebat berbanding dengan Pakatan Harapan. Cuma beberapa cadangan penyelesaian yang saya boleh lontarkan pada hari ini ialah antara ialah pindaan terhadap Seksyen 41, iaitu yang memperkenalkan peningkatan hukuman terhadap mereka yang memandu secara melulu dan berbahaya. Begitu juga Seksyen 42 berkaitan pemanduan secara melulu dan berbahaya dan tetapi tidak menyebabkan kematian. Seksyen 44 ia berkait dengan memandu secara mabuk. Ketiga-tiga seksyen ini bila pemandu didapati bersalah pada sabitan pertama sahaja, lesennya boleh terus digantung. Satu persoalan yang agak menarik sebenarnya, adakah pindaan terhadap Seksyen 41 ini hanyalah merupakan suatu escapism sahaja apabila pemandu itu tidak boleh dibuktikan sebagai mabuk, maka dia di-charge di atas Seksyen 41 yang boleh menyebabkan hukuman yang terlampau tinggi kalau dia tidak memandu dalam keadaan yang mabuk. Saya mencadangkan supaya pihak kerajaan dapat mempertimbangkan supaya Seksyen 41 ini dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu memandu secara berbahaya bukan untuk mereka yang mabuk, dan ada juga bahagian B untuk khusus kepada mereka yang memandu secara mabuk. Kerana bayangkan kalau memandu secara berbahaya yang mungkin tidak melibatkan mabuk, kecuaian dan sebagainya, tetapi hakim sudah tidak ada pilihan kecuali mengenakan hukuman minima 5 tahun, dan ini 5 tahun penjara, dan ini saya kira agak berat bagi mereka yang melakukan kesalahan untuk kali yang pertama. Jadi ini perkara-perkara yang perlu untuk kita fikirkan supaya ia tidaklah memberikan satu tekanan yang berat kepada rakyat kita yang mungkin berlaku di sana sedikit kecuaian, kealpaan dan sebagainya, tetapi tidak berpunca daripada amalan memandu secara mabuk seperti ini. Jadi mohon supaya pihak menteri dapat mengambil ini sebagai suatu cadangan yang boleh dipertimbangkan. Begitu juga saya berpandangan bahawa pihak PBT contohnya boleh bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan. Sebagai contoh,
Hari ini parking, ruang-ruang look parking disediakan kepada premis-premis yang menjual minuman keras dan sebagainya ini, dan ini boleh menjadi suatu pilihan kepada pemandu untuk memandu sendiri kenderaannya pergi dan balik daripada lokasi tempat mereka minum secara mabuk itu. Jadi cadangan saya supaya mana-mana premis yang menjual minuman arak ini tidak dibenarkan untuk diwujudkan lock parking atau diwujudkan dengan secara minima, supaya pemandu-pemandu ataupun mereka yang pergi untuk mendapatkan perkhidmatan ini menggunakan kenderaan awam atau e-hailing, kerana itu akan menghalang mereka untuk memandu kenderaan mereka apabila pulang daripada premis berkenaan. Ini sebagai suatu langkah sementara. Yang lebih jauh lagi sebenarnya ialah kita mengharapkan supaya industri arak ini sendiri pada akhirnya sudah tidak ada dalam negara kita ini, tetapi ia mungkin perlu melalui proses kependidikan, melalui proses proses pendidikan yang secara beransur-ansur, supaya rakyat pada akhirnya melihat arak bukan lagi keperluan dalam kehidupan mereka. Ya, kita sedar bahawa bagi Muslim, of course, ia merupakan satu perkara yang haram. YB Sepang tadi sebut bahawa arak itu satu perkara yang haram, walaupun saya tahu Sepang mungkin berdiam diri dalam Pakatan Harapan semasa kerajaan yang lalu. Tetapi pada hari ini mula bertanya kepada PAS apa yang PAS buat. Jadi adakah semua tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni PAS saja yang kena buat? Kamu daripada parti yang berhormat, daripada parti Muhammad, tidak perlu buat apa-apa? Saya tak nampak Sepang. Tak apa. Dah lari keluar dah. Cuma nak membalas gurauan saja ya Muhammad Datuk Speaker. Jadi ini bukan gurauan, ini serius ya Muhammad. Ini perlu ya Muhammad Datuk Speaker, bahawa kita kena ingat bahawa pada akhirnya rakyat perlu diberikan kefahaman bahawa minuman keras ini bukan sebahagian daripada norma kehidupan kita, dan ia sekaligus akan menyelesaikan isu pemanduan mabuk tanpa perlu untuk memperkenalkan undang-undang yang keras seperti ini. Sekali lagi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan di atas sepak mula yang dilakukan pada hari ini, dan ini ialah merupakan satu langkah yang cukup baik dalam mengajak rakyat, mendidik rakyat supaya tidak memandu sambil mabuk, dan pada akhirnya akan menghentikan terus amalan minum minuman keras yang ada pada hari ini. Saya setuju dengan Ibu Ahmad daripada Seremban yang